saya mengelakkan satu percetusan pergaduhan ke atas Geek Fam, tetapi kali ini akan bertemu dengan Wales pula. Tetapi Wales sudah pun kekurangan Snappy dijatuhkan oleh iShot tadi ketika mereka membuat scouting hantar Snappy ke depan. Yang pertama kita nampak Hahaput, satu player yang memang berkualiti tinggi. Saya pernah cakap kat dia, Jay, kalau mana-mana game dia jumpa saya, kalau dia tembak kotak saya sampai dia 10,000 star. Dan dia masih lagi ada 4 bulan untuk melakukan perkara tersebut, tapi buat masa ni tak nampak. Tapi pada waktu yang sama terdapat Geek Fam mungkin akan gunakan bot untuk gerak, cuma ada orang tengah mengintai mereka. Ya, tu dia. Dan ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Saya agak bukan tapi kalau ikutkan posisi yang diambil oleh, kalau tidak salah, SMG ataupun satu lagi pasukan yang sudah berada di dalam, biasanya R2K yang akan duduk di situ, ataupun sekarang ini kena sebagai AIG R2K, mereka yang selalu pergi ke sana. Dan R2K ni kalau circle pulau ni mereka jarang menang, tetapi selalunya mereka akan dapat nombor 2 ataupun nombor 3 dengan adanya Echo. Dan kita tak boleh lupa juga, kalau circle itu dekat pulau tapi kawasan perairan, tim yang pandai main kat air satu je, Geek Fam. Ya. Dan Fam di Ferry Pier ni kedudukan yang agak menjengkelkan dan janggal untuk mereka. Sudahlah dimakan circle pada ketika ni, ditembak pula oleh pasukan R2K dengan NSP berada dekat sini. Tapi satu benda lah untuk NSP ni, kita ada satu tim NSP di dalam, tapi tidak lepas ke dalam full weekend. Ramai orang bila tim NSP tu dikeluarkan, ramai orang PM dia tanya, ni tim kau ke? Sebenarnya bukan. Tiba-tiba NSP bermain untuk tim lain, tapi ada tim NSP. Dia owner tapi dia main untuk tim lain pula tu. Ini perkara yang menarik. Dekat sini nampak Sinbi dia ada satu M249, tapi kita nampak tadi satu player Will langsung dijatuhkan. Tapi kita nampak tim R2K akan berlawan dengan Bravo. Bravo macam biasa M249 mereka, tapi dekat sini terlihat Farang. Mereka akan dengan selamanya gerak saja dan mereka akan berjaya sebenarnya. Kedua player akan berjaya masuk. Sinbi akan melengkung grenade tangan ke arah Drax. Tutupan akan berlaku. Drax kena hati-hati sedikit. Tidak akan melalui sasaran, tapi adik Luke juga akan dijatuhkan ke sini. Farang Diki akan dibunuh sebenarnya oleh Kid. Beberapa tim sekarang ni akan cuba masuk ke dalam pulau, tapi beberapa player sudah pun di knockdown dan beberapa orang sudah juga dibunuh. Adik Luke akan terbunuh dengan satu grenade tangan dan Drax juga dalam keadaan knockdown. Satu serangan daripada belakang sebenarnya oleh Echo. Echo ini adalah player yang saya boleh katakan paling berkualiti lah daripada pasukan R2K. Selalu kita akan nampak memang firepower daripada NSP kuat dan Mosgoku sebagainya, strategi dia memang bagus. Tapi Echo memang terbukti antara survivor yang paling lama, beberapa kali memegang average survival time yang tertinggi. Dan kalau pasukan R2K terpaksa mungkin mengorbankan lagi ketiga-tiga player dia, dan tinggal satu saja, Echo adalah orang yang terakhir mereka nakkan untuk membawa mereka ke dalam last circle. Dia pernah di dalam PMPL membawa diri dia seorang saja dan membawa pasukan R2K sampai ke nombor 2. Ini bukan satu situasi yang dia tidak pernah hadapi. Tapi kali ini dengan kedatangan muka-muka baru dekat Farang Legend kat depan ni, adakah dia akan mengalami nasib yang sama? Kita akan saksikan pada ketika ini. Tapi SM9 Gang dengan R2K masih lagi belum tamat riwayat pergaduhan ini. Dan itu dia pengeluaran pertama sebenarnya kepada pasukan SM9 Gang. Ini sedikit mengejutkan. Ya, memang betul-betul mengejutkan ni, Jay. Kerana mereka sebenarnya bukan ditahan satu tim. Sebenarnya 3 tim berbeza di kawasan jambatan ini menyebabkan pergerakan mereka memang sangat-sangat limited. Tembakan lepakan Sinbin. Sinbin dari tadi, dia lepak dekat sini saja. Dan damage yang dia deal kata SM9 Gang, kata tim AIG R2K memang cukup tinggi. Dan Farang juga sebenarnya, mereka yang buat roadblock menyebabkan mereka tiba-tiba terkandas di tengah-tengah jambatan itu. Hanya satu kill untuk Wills, tetapi kebanyakan player yang mati ni adalah disebabkan oleh tim ini. Betul, Zinbi yang sekarang ni meletakkan steward ke bahagian depan. Dia akan berhenti terlebih dahulu untuk heal up dengan beberapa fizikal yang ada. Tapi ini for rival berjaya mungkin tidak, hanya tinggal satu saja Reef. Pada ketika ini saya jangkakan mereka yang memenangi perlawanan antara mereka dengan Wolf Aerof, tetapi for rivals yang mengalami masalah. Mereka kekurangan satu untuk Wolf Aerof, tetapi untuk pasukan for rivals dengan Reef sahaja yang tinggal, dia akan dikesan sebenarnya oleh pasukan Aerof dan tahu di mana dia berada, cuma tidak persis jitu mereka mengetahui ke mana dia berada. Tetapi kita boleh lihatkan pada ketika ini betapa lazatnya kedudukan Team Secret dengan 4
mata elimination tanpa sebarang tentangan berlaku ke atas lineup mereka. Tidak seperti R2K ataupun pasukan Wolf ataupun pasukan Forever pada ketika ini ada beberapa elimination point tetapi mereka trade atau berniaga berdagang nyawa. Yang tepat tu, tapi Wolf dekat sini mungkin mereka akan dapat kill mereka yang ketiga. Mereka tahu kedudukan tepat dia dekat mana, cuma dia samar-samar depan ke belakang ke. Kalau memang tak nampak apa, so tembakan yang dilepaskan Wraith, dia ada full vision di mana player tersebut dia boleh clutch kalau dia mahu. Satu dijatuhkan, alamak bosku, dia orang akan dapatkan yang kedua. Mungkin Wraith akan dapat keluarkan player daripada Wolf. Aerof. Oh ya. Tinggalkan Sun saja. Sun nak selamatkan Zuli pun tidak mampu. Sun pada waktu ini hanya alamak. Itu dia. VXM Fnax dengan selambanya meratakan musuh yang sedang dilawan oleh Rift dan itu menyebabkan kelegaan yang sebegitu tinggi untuk Rift. Ya, ini betul-betul mengingatkan saya pada satu peribahasa. Tapi Riz pun dah dikeluarkan dekat situ dengan tembakan K98K. Gajah gaduh pelanduk minum sabak kat tengah. So memang tu perkara yang menarik kat situ. Tapi kat sini Kid akan berjaya meletupkan Sinbin. Satu lagi kill untuk Team Secret. 5 kill untuk mereka. Cuma kedudukan mereka ya, mereka akan panjat ke atas bukit sebenarnya. Tetapi hari ini dengan Super Weekend berbeza. Sekarang ni belum lagi masuk minit yang ke-20. Tinggal 34 player saja. Untuk Super Weekend, minit 20 masih lagi hampir 50 hingga 60 player. Tidak langsung sama macam weekday. Weekend kali ini lebih barbar, lebih awal. Ya betul tu. Baru 18 minit dah tinggal 10 saja pasukan sekarang ini. Jadi pasukan-pasukan yang berjaya untuk sampai ke situasi ini saya rasa mungkin perlu menarik nafas lega sikit lah. Kerana biasanya macam sampai ke 24 minit anda masih lagi dekat nombor 10. Sekarang ini nombor 10 pun sudah tidak ada. Bukan nombor 10 pun tapi nombor 12, nombor 13 di minit bawah 20 ini. Tetapi sekarang ini minit ke-20 mungkin dah masuk dah ke dalam top 8. Itu akan memberikan mereka mungkin hanya satu mata saja. Tapi sekurang-kurangnya adalah daripada mendapat telur ayam. Tetapi kalau kita lihatkan pemilihan tempat untuk dua pasukan ini, SMG dan EVOS VIP, mungkinkah ini yang akan menyebabkan mereka masih lagi konsisten daripada weekday sampai ke weekend? Ya betul, EVOS VIP sebenarnya di kawasan yang agak baik pada waktu ini. Mereka ada 4 orang player. Tidak ada satu orang pun yang gugur dan mereka boleh cop tempat yang terbaik untuk mereka mainkan. Cuma mereka kena buat sedikit prediction. Circle ke kiri ataupun ke kanan. Kalau dia ke kiri, apa yang kena buat. Kalau ke kanan, apa yang kena buat. Itu aja diorang punya, orang kata apa, benda yang mereka perlu fikirkan dan buat keputusan yang tepat. Daripada itu, mereka memang ada advantage yang agak besar pada waktu ini. Bosku akan berjaya keluarkan Kim, maka RSG akan dikeluarkan di tempat ke-9 dan tinggal 8 saja tim. Satu lagi tim saja yang akan bawa pulang satu placement point. Selepas itu, placement point akan naik secara mendadak. Terlihat kat sini, winner chicken dinner forecast 14 hingga 10%. Tak ada satu tim pun dicakapkan bahawa tim ni confirm chicken. Tak ada. Iaitu ada perbezaan maksimal hanya 17% sekarang ini, 7 bukan 6 saja sebenarnya persen perbezaan antara peluang-peluang untuk semua pasukan yang berada di sini. Tapi kita boleh lihatkan untuk pasukan Secret ada 5 elimination point, SMG ada 4, untuk EVOS masih lagi kosong, untuk VXM Fnax ada 2, tetapi bukan boleh kata semua sekarang ini ada 4 orang. Cuma bosku dah kurang satu secara kekal, 2. Jab Axis juga sekarang ni tinggal satu orang player saja dan Vokib dari kawasan agak berbahaya pada waktunya. Asfa dia akan gunakan damage healing item untuk naikkan sebulan nyawa beliau pada waktu ini. Bosku dalam keadaan yang tertekan dengan 2 orang player mereka. Axis ada kerja yang banyak. Kena bangunkan ke-4 player. Tapi mau kau cakap semua tim ada 4 orang player kecuali bosku saja dan kita ada 7 tim yang bermain. Itulah dia. Memang jet-jet semut siapa masuk siapa masuk SMB dia naik ke atas dan pada ketika ini ramai daripada mereka yang mempunyai 4 player sedang cuba dinipiskan, sedang cuba ditapis oleh pasukan-pasukan yang berada di sini. Tapi Axis sekali lagi mengalami malang demi malang. Asfa, nasib baik Faris dalam situasi itu sempat untuk ada keadilan mental yang tinggi dan melihat kalau tidak tadi boleh jadi dia yang rata terlebih dahulu. Kacang susu Faris saja yang masih berdiri, tapi dia boleh selamatkan kedua-dua Voki dan juga Mika. Dan mereka juga boleh masuk ke dalam circle dengan agak mudah. Ya, memang betul-betul ada mutiara naga lah untuk tim Axis ni. Berapa kali sudah dia knock 3 orang tapi dia berjaya bangun ke-4. Kali kedua, dia sebenarnya, kalau kau kira sekarang ni J, dia dah ada 10 nyawa dia. Dia revive punya banyak kali. Tapi Playzone akan jatuhkan Mika, tidak sempat untuk masuk ke dalam kawasan
Yang tepat, tapi Kid akan di knockdown. Tapi Kid akan berjaya untuk balik grenade tangan sebelum tersebut. 1-1 knockdown untuk SMG dan juga Team Secret. Mereka bergaduh daripada season 1. Kali ini kedua-duanya nampak agak kuat. Smoke dibaling, kedua-duanya tidak ada circle. Jumper membaling api-api ke hadapan. Grenade tangan dibaling satu lagi. 666 sedikit rendah dekat situ. Api-api dibaling tidak akan mengenai sasaran, tapi grenade tangan akan sampai. Kedua-dua tim akan mula hujan grenade dekat sini. Kid cuba dibunuh secara langsung, tidak berjaya. Beberapa grenade masih dibaling, flanking akan dilakukan sekarang ini oleh iShot. Smoke dibaling oleh Jumper 01. Grenade sampai daripada Jumper Udin, dapat satu knockdown. Di belakang kereta mereka sudah pun memilih satu bunker. Smoke dibaling juga supaya mereka dapat lakukan revival semula. Tapi kedua-dua tim perlu masuk dalam circle. Lihat gerakan daripada Jumper. Dia akan turun ke kawasan bawah. Pada waktu yang sama EVOS VIP dapat satu knockdown dengan tembakan M24. Satu tembakan jarak jauh, betul-betul jauh. Insomnes di dekat kawasan high ground J. Dia nampak satu dunia. Oh, itulah dia punya peluang yang sangat besar pada waktu ini. Walaupun kita nampak tadi sebenarnya permulaan parti itu dimulakan oleh Razer terlebih dahulu untuk pasukan EVOS, tapi EVOS kedudukan mereka sangat-sangat selamat. Secret, wow, Jumper tahu ke mana dia mencari dia membuat satu effort, membuat satu usaha untuk mencari satu jalan yang mudah supaya mereka tidak berlawan dengan SMG, dan mereka berjaya dapatkan kekosongan itu. Jenny akan dijatuhkan. Sekarang ini SMG sudah pun mula busy dengan perkara yang lain pula. Team Secret berjaya untuk masuk menyelinap menggunakan jalan yang lain, seolah-olah macam membiarkan saja SMG ini, dan SMG sekarang ini kena mencari jalan untuk masuk, tetapi jalan masuk mereka mungkin dijaga oleh Team Secret. Satu reversal, satu pertukaran fortune, pertukaran nasib mungkin berjaya dilakukan oleh Team Secret, dan sekarang ini top 6 di mana minimum markah sekarang adalah 4 untuk semua orang. Yup, SMG mereka kembali ke depan. Team Secret satu player di knockdown. Mereka turun ke bawah mencari satu lagi player untuk ditembak, tapi dekat belakang SMG akan di backstab oleh EVOS sebenarnya. Dan SMG dikeluarkan di tempat ke-6. Cukup malang untuk mereka sebenarnya, sebab mereka hampir meratakan Team Secret dapatkan semua knockdown tersebut, tapi mereka tidak akan mendapat perkara tersebut. EVOS di kawasan yang cukup baik. Mereka ada satu sentinel dekat kawasan 500 meter daripada aras laut, dan sekarang ini terlihat tembakan M24 Razer memang betul-betul mendengar untuk tim EVOS VIP. Ya, itu dia dengan penjagaan dan juga informasi, maklumat yang diberikan oleh Insomnes. Memang mata dia sangat-sangat tajam. Kalau kita lihatkan begitu jauh sebenarnya tembakan dia. iShot sekarang ni akan ditembak, tetapi tidak mempunyai peluru yang mencukupi. Dia tidak reload seketika ini. Insomnes tidak ada peluru langsung. Kalau kita lihat kepada kedua-dua senjata yang dimilikinya, ini akan menyebabkan sedikit ketimpangan untuk dia menembak. Tetapi untuk pasukan Taba NC, mereka percaya sampai ke dalam top 5 pada waktu ini. Tapi apakah peluang mereka sekarang ini? Axis Rocky akan ditembak dan dia akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Tetapi ada pula rakam BXF. Dari belakang Calamity hampir meratakan pasukan Taba NC. Nasib baiklah dia tinggal seorang. Satu bom dijatuhkan 3 orang tadi. Wow, tapi sekarang ni kalau Axis pergi ke depan, mereka sebenarnya boleh ratakan Taba NC, tapi mereka tidak mahu lakukan perkara tersebut. Mereka tidak mahu mengambil risiko tersebut. Faris, dia akan bertukar senjata, mengambil M4, cuba menembak dekat sini. Dia dapat satu dekat situ. Voki akan diselamatkan semula oleh kacang susu. 6 kill untuk mereka, 3 orang player, tapi Axis dan susu. Dia akan knockdown, member dia akan mati. Tinggal seorang saja player yang hidup sekarang ini. Tapi Vinmos, VIP Insomnes, grenade tangan dimasak. Dia akan dibaling sekarang ini. Mungkin akan kena sasaran, tidak ada peluru tak apa. Aku ada grenade, dia keluarkan pisau, dia nampak Jumper. Jumper akan knockdown. Tapi cover fire akan keluar semua daripada iShot daripada belakang. Kenderaan sudah pun diadakan kat sini untuk bunker. Dan si Insomnes tak mungkin diselamatkan kat sini. Dia terjun pun dia akan mati. Dia lepak pun dia akan mati. Tapi iShot bergerak perlahan-lahan dekat sini. Team Secret dengan 2 orang player masih lagi berdiri. Fredo dan juga iShot. Fredo di 8, iShot di belakang. 38 bulan dalam N4 untuk beliau. Team Secret sekarang dengan 8 kill. Tapi EVOS VIP walaupun 3 orang player mereka masih hidup, mereka masih lagi ada positional advantage. Oh ya, memang Faris sekarang ini adalah menjadi salah satunya tunggak player untuk pasukan Axis Red 1. Tetapi pada ketika ini yang menjadi fokus adalah pasukan Team Secret dan juga EVOS. Faris daripada pasukan Axis akan menjadi duri dalam daging Kingmaker mungkin untuk semua. Dia berdiri pada waktu dia dengan begitu berani sekali dilihat oleh pasukan Taba NC. Raizai tembakan itu percaya meratakan pasukan Axis, dan top 3 pada waktu ini 10 markah untuk semua yang terkeluar pada waktu ketika ini. Tetapi Raizai dia inginkan 2 orang. Pada ketika ini Team Secret nampak peluang yang tertinggi sekarang dengan adanya ketiga-tiga player mereka dalam keadaan yang agak baik. Walau bagaimanapun EVOS, apakah jawapan mereka? SMG nyawa terlalu sedikit, Laxi juga nyawa sedikit, Razer nyawa ada banyak, tapi dia jauh sedikit daripada situasi ini. Tapi Team Secret nampaknya berminat dengan Taba NC terlebih dahulu.
Yap, Aisyah akan dapat satu knockdown, itu mungkin confirm kill, tapi Fredo dia akan merangkak seperti satu ulat bulu pada waktu ini ke hadapan. Razor akan mendapatkan kill ke atas tabak NC tersebut. Satu lagi kill akan masuk ke right pocket EVOS VIP. Mereka sudah pada 6 kill. Mereka ada kawasan benteng-benteng pertahanan untuk mereka dibina khas untuk EVOS VIP pada waktu ini. Minit ke-27 hampir dekat sini, 3-3-1. Itulah formasi permainan kita pada waktu ini. Olio, dia pro player. Sekarang ini dia akan pakai bandit. Dia akan cuba dapatkan chicken dinner satu orang untuk tabak NC. Dia sebenarnya boleh mengambil peluang ini. Kedudukan dia agak prime, agak premium juga untuk seseorang clutch dan mendapatkan chicken. Sebab kalau kita lihatkan seperti satu straight fight antara pasukan Secret dan juga EVOS, kalau mereka fokus ke arah sesama sendiri saja, Olio memang boleh ambil peluang ini. Dia telah set satu crosshair dia di kepala Fredo, tetapi dia sedang menunggu siapa untuk berdiri terlebih dahulu. Tapi Olio memberikan informasi itu kepada Fredo pada ketika ini. Yang Fredo sebenarnya akan knockdown oleh Sam Z sebenarnya. Dan dia akan dibunuh secara langsung. Ini akan memberikan peluang kepada EVOS VIP. Peluang nombor paling tinggi. 2 lawan 3 lawan 1 sekarang ini. Dan Olio, dia masih sebenarnya ada di kawasan berdekatan dengan circle. Tapi sekarang pergerakan perlu dilakukan oleh EVOS VIP juga. Semua orang sekarang ini tengah mencacing. Semua mahukan chicken dinner. This is end game. Grenade tangan ini masak. Mungkin smoke. Eye shot. Masih lagi merangkak. Dia akan berdiri. Dia ke hadapan sekarang ini. Bunker. Masih lagi ada. Eye shot akan dicatatkan Razor. Razor ni betul-betul gila lah sekarang ini. Berapa knockdown kena lakukan. Dia dapat satu lagi dekat situ. Tabak MC dikeluarkan. 1 lawan 3. EVOS. Peluang terbuka luas untuk mereka. Chicken dinner pertama. Untuk semua mereka all the way. Tanpa dapat satu. Tanpa cuba dapat kill tu sebelum dia mati mungkin. Dia mungkin ke dapat. Tanpa berdiri. Tanpa menembak dekat situ. Tanpa front semula. Dia dah 9 kill. 4 orang player tanpa cuba menembak dekat situ. Winner chicken dinner. Untuk EVOS VIP. Yo.